Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita akan sambung masih dengan Kitabul Adab atau Kitabus Salam. Okey. Hadis nombor 5813. Qala babu tahrimil kahanati wa ityanil kuhan. قال حدثنا أبو الطيب وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم قال حدثني محمد رافع قال حدثني حجين بتنا قال حدثني حجين يعني من المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال وحدثني محمد رافع قال أخبرنا ابن إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري وذكر بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. Bab pengharaman perdukunan dan mendatangi para dukun. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, aku pernah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ada beberapa perkara yang dahulu kami lakukan di masa jahiliah, lalu kami sering mendatangi para dukun. Beliau pun bersabda, maka janganlah kalian mendatangi para dukun. Muawiyah berkata, aku katakan dahulu kami sering mempercayai ramalan nasib sial. Beliau pun bersabda, itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh salah seorang kalian dalam dirinya, maka janganlah sekali-kali hal itu menghalangi kalian untuk melakukan sesuatu. Dengan sanad-sanad berikut, mereka semua dari Az-Zuhri. Dengan sanad tersebut maknanya serupa dengan hadis riwayat Yunus. Namun Malik dalam hadis riwayatnya menyebutkan ramalan nasib sial dan di dalamnya tidak disebutkan para dukun. Masya-Allah. Para dukun. Panggil dia macam tu. Dukun ataupun bomo. Bomo. Bomo orang yang buat sihir. Tapi biasanya kita ada banyak jenis. Ada orang yang buat sihir, panggil dia sahir. Ada orang yang dia bermuamalat dengan jin untuk bawa beberapa berita. Okey, berita untuk hadapan, berita daripada tempat yang lain, apa semua, panggil dia kahin. Dan yang ketiga, arraf. Arraf itu dia tak ada satu relationship dengan jin, tapi dia cuba fikir dan berkait di antara beberapa perkara untuk cuba apa akan berlaku nanti. Panggil dia arraf. Arraf, dia cuba tahu macam mana tahu. Arraf daripada arafa, mengetahui. So dia cuba macam mana tahu. So maknanya mengikuti tiga jenis yang saya dah bagi tahu tadi. Yang pertama, tak boleh bermuamalah dengan dia langsung, sebab kalau terima apa yang dia bercakap atau percaya, terus jadi kafir. Itu masalahnya. Nanti saya akan bagi tahu apa beza di antara kalau percaya, tak percaya, keluar daripada Islam, tak keluar, nanti yang details dia. Tapi yang paling penting akan tahu dia percaya atau terima, at least dia terima. Kalau terima, ini ada masalah juga. Okey, yang kedua, kalau dia pergi ke satu orang yang dia boleh tahu, boleh cuba untuk tahu apa yang berlaku nanti, dan dia percaya apa dia bercakap, 40 hari Allah tak terima ibadah dia. So maknanya tak bayar ibadah, kena ibadah, mesti ibadah. Tapi terakhir sekali Allah tak terima. Okey, ni jenis yang kedua. Yang ketiga, kalau ada satu jenis yang masa yang Rasulullah dah jadi Nabi, tak ada lagi. Apa dia? Sebelum zaman Rasulullah, dekat langit tak ada penjaga, tak ada malaikat yang jaga langit yang pertama. Okay, so ada beberapa jin yang mereka naik dekat atas dan duduk sana. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida li sam' surah al-jin. Mereka naik atas dan duduk sana, dan mereka cuba dengar apa yang malaikat bercakap. Okay, sebab dah dekat, so dia cuba apa yang malaikat dia bercakap. Sebab malaikat di dalam pintu langit dan mereka di luar. So dia cuba apa yang mereka bercakap, so boleh dapat satu perkataan. Kalau dah dapat satu perkataan dari sana, dia akan turun dan bagi dia kepada siapa? Kepada wali dia. Wali dia makna dia orang yang minta tolong, orang manusia yang dia minta tolong daripada jin. Atau terbalikkan,
jin dia akan tiba-tiba appear depan dia. Kadang-kadang macam tu. Okay, dia cuba macam mana kontak dengan manusia. Tak boleh kontak. Walaupun jin dia minta daripada manusia atau manusia minta daripada jin. Dua-dua tak boleh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna, minta tolongan atau minta perlindungan oleh kata. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka jadi lagi susah, lagi berat di atas mereka. Dia minta tolong untuk memudahkan, betul? Tapi terakhir sekali dia ganggu. Sebab alam mereka lain pada alam kita. Macam dia boleh bangun tengah malam, tak ada masalah. Tapi dia rasa macam boring. Okay, dia pesan. So dia pergi ke wali dia daripada manusia, dia bangunkan dia. Bangunlah. Kenapa? Apa ya? Dia kata saya tak boleh tidur. So apa masalah saya? Dah kena bangun. Macam tu. Dia akan ganggu sebenarnya. Macam dia sambil duduk, dia cuba macam sentuh di sini, sentuh di sana, atau nampak dia dekat. Fazaduhum raqa, dia akan tambah kesusahan kepada mereka. Walaupun dia nak memudahkan, tapi terbalikkan dia. Okay. So yang mereka dengar daripada langit tak ada lagi. Tak ada lagi sekarang. Masa yang Rasulullah dah jadi Nabi. Qala wa anna kunna ni zaman dahulu. Okay, kunna naq'udu, boleh duduk. Maq'ada lis-sam'. Faman yastami' al-an, sesiapa yang nak dengar sekarang, yajid lahu shihaban rasada. Tahu apa yang shihab? Meteor. Masa yang dia dengar dan dia nak turun, ada satu meteor akan penuh dia. So apa mereka buat? Nanti akan ajar dia apa orang jin apa buat untuk curi satu perkataan atau satu cerita daripada sana. Sebab sekarang tak ada. Ni tak tahu berapa komen. Yang ketiga, ramai orang kalau dia nampak meteor itu, betul, tengah malam, dia kata, oh esok akan dapat berita yang baik. Sebenarnya ni ada satu masalah dengan akidah. Sebab maknanya satu jin dah ada, dia dah turun dan pergi ke bumi. Cara kita bukan ni, cara kita Quran dan Sunnah sahaja. Tapi kalau nampak itu, dia kata, alhamdulillah, satu jin dah mati. Satu jin yang buruk, bukan yang baik. Okay, ada yang baik, ada yang buruk. Okay, yang buruk dia dah mati. Itu maksudnya. Saya nampak dia buat wish. Tengok. Buat wish. Itu dia. Banyak benda yang salah kita kadang-kadang tersalah ya sama dengan dia. Okey, kita akan ini hadis. So masa yang mereka tanya Rasulullah dia katakan jangan pergi. Fala ta'tu. Jangan pergi, bukan pergi dan dengar sahaja. Ramai orang dia kata, okey saya nak tengok macam mana mereka atau nak dengar, jangan pergi. Macam wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu jangan berzina, wala taznu, bukan. Semua Quran adalah taqrabu, jangan mendekatkan pada zina. So masa dia, sebab ada banyak step, masa dia mula nanti akan sampai. Ni sama, jangan pergi. Mula-mula nak pergi sahaja, nanti tak tahu apa berlaku. Kita tak tahu apa berlaku. Nanti ada banyak benda yang akan bagi tahu setiap hadis. Tak nak bagi tahu semua sekarang. Okay. Dekat isnad di sini ada satu orang nama dia Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia anak sahabat Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf. Okay. Anak ni ibu dia nama dia Tumadir bintu Al-Asbagh. Tumadir tu ta mim alif dad ra. Tumadir binti Al-Asbagh. Okey. Rasulullah dia suruh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau tempat yang tak tahu dekat mana, dekat Syam dah buka, Rasulullah dia suruh Abdurrahman bin Auf untuk kahwin anak king apa ni, prince yang agung mereka, princess atau princess yang perempuan itu. Dia kata ambil anak perempuan deraja mereka dan kahwinlah dia. Rasulullah dia suruh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Rasulullah dah wafat lepas beberapa tahun dah buka tempat itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia pergi dan dia bagi tahu Sayyidina Umar, bagilah satu perempuan. So Rasulullah suruh saya untuk kahwin. Itu daripada Bani Kalb. So Tumadir bintu Rabi' al-Kalbiyah. Okay. Masa yang dia kahwin dia, mereka kata
Ni orang yang pertama daripada Quraisy, lelaki yang kahwin perempuan daripada Bani Kalb. Sebab orang Quraisy tak suka kahwin daripada mereka, sebab nama Kalb ada, anjing itu. Dia tak suka. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia ikut apa yang Rasulullah dia suruh dia. Okey, dia kahwin tapi tak tahan. Macam karakter dia keras atau akhlak dia tak baik. So dia tak nak sambung Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia kata okey, sampai dapat satu anak. Kalau dah dapat satu anak saya akan cerai. Dia tunggu. Orang itu Abu Salamah ni. Dia. Kadang-kadang kita tak suka dapat satu anak daripada satu perempuan, tapi kita tak tahu anak itu apa jadi. Mungkin tengok di ahli hadis Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf. Mana semua anak Abdurrahman bin Auf? Mana anak dia? Tak ada. Mana yang kita tak suka dapat. Dan dia jadi ahli hadis. Banyak hadis. Apa yang kelebihan Abu Salamah? Abu Salamah kelebihan dia, kalau dia dengar satu benda daripada Abu Hurairah, dia keluar dan pergi ke Sayyidatuna Aisyah. Dia kata Aisyah, Abu Hurairah dia kata macam tu. Betul ke? Ya, confirm. Tapi ada beberapa ulama dia kata bukan confirm. Dia nak macam tahu, kadang-kadang apa ni, pelajar kita suka main-main di antara dua lecturer. Macam tu. Kadang-kadang mereka tak nak tahu. Tapi dia bukan macam tu. Dia nak memastikan. So, masa habis Aisyah, dia pergi Ibn Abbas. Dia tanya Ibn Abbas. Habis pergi Ibn Umar. So, mana-mana kita akan tengok banyak sahabat yang dia mengeluarkan hadis mereka. Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Ibn Umar. Bukan Sabah kan? Pasti. Bukan Abu Salamah. Okey, sampai satu hari ada satu hadis dekat ni Muwatta Imam Malik. Satu hari Abu Salamah dengar satu benda daripada Abu Hurairah, dia keluar dan pergi ke Sayyidatuna Aisyah. Dan dia tanya, apa untuk masalah itu? Dia kata, "Atadri ma mathaluka ya Abu Salamah?" Dia kata, "Tahu apa contoh kamu sekarang, apa yang kamu buat?" Qala, "Madza ya ummul mu'minin?" Qala, "Innama mathaluka mathalud dajjaj. Sami'at ad-diya kata tasih fasahat." Kamu macam ayam. Masa yang ayam-ayam yang kecil dengar ayam jantina, jantan. Masa yang dengar dia dia ikut. Dia kata jangan ikut apa yang Abu Hurairah bercakap. Itu maksud dia. Ya. So ni Abu Salamah. Tapi lepas tu apa cerita dia nanti baca. Macam mana dia Abdurrahman bin Auf dia cerai isteri dia itu Madir bintul Asbab. Macam mana? Okey, nanti baca dan boleh dapat. Kalau dapat tak tahu macam. قال وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي كلاهما عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث الزهري عن ابي سلمة عن معاوية وزاد في حديث يحيى بن ابي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. Dari Nabi SAW semakna dengan hadis riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Muawiyah, namun dia menambahkan dalam hadis riwayat Yahya bin Abi Katsir, dia yakni Muawiyah mengatakan, aku berkata dan di antara kami ada orang yang membuat garis. Beliau pun bersabda, dahulu ada seorang Nabi membuat garis untuk ramalan. Barang siapa yang garisnya tepat, maka itu nasibnya. Tapi ni Rasulullah dia gantungkan 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 dengan satu benda yang mustahil, tak boleh buatkan dia. Sebab Nabi itu dia ada wahyu. So garisan dia atau tulisan dia atau khat dia betul. Tapi kita mana ada wahyu? Itu boleh kata gantungkan dengan satu benda yang mustahil, tak boleh membuatkan dia. Di dalam isnad yang di sini dan yang sebelum dia, semua jalan-jalan atau semua riwayah dia akan sampai ke Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri. Sebab Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri dia orang yang sahaja dekat Madinah, yang dekat zaman dia tak ada satu ulama hadis yang lain yang mengeluarkan hadis Rasulullah. Dia sahaja dekat Madinah, Mekah ada atau tempat yang lain ada.
Tapi dekat Madinah dia sahaja yang mengeluarkan hadis Rasulullah. Dekat Madinah. Ada satu orang saya lupa nama dia. Daripada Europe, dia belajar bahasa Arab dan dia belajar hadis. Dan dia nak jatuhkan hadis macam mana? Gonzaga. Apa ni? Gonzaga kan. Rasanya. Joseph Sharp. Wallahu a'lam, tak tahu. So dia datang ke Imam Az-Zuhri dan dia cuba macam mana dia nak bercakap satu benda yang tak baik kepada dia untuk jatuhkan semua hadis. Sebab dia banyak hadis yang mengeluarkan. Dia kata Zuhri dengan Nafiq tak beberapa ya. Nafiq meninggal Zuhri kecil lagi, something like that. Ya, so ada potong dia kata. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. Dari Aisyah radhiyallahu anha aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya para dukun sering memberitahukan kepada kami tentang sesuatu, lalu kami dapati ia benar. Dia pun bersabda, kalimat yang benar itu dicuri oleh jin, lalu dia membisikkannya di telinga walinya, kemudian dia menambahkan 100 kedustaan padanya. So boleh panggil dia walinya macam tu. Wali syaitan. Wali syaitan daripada manusia, orang yang dia terima daripada dia. So maknanya jin atau syaitan itu, jin sebenarnya perkataan yang am. Okay, am. Tapi kalau yang tak baik daripada jin panggil dia syaitan sebenarnya. Okay, daripada jin yang baik boleh kata jinni, boleh kata gitu. So syaitan itu dia akan curi perkataan itu daripada atas dan bagi dia kepada wali. Satu perkataan sahaja. Wali itu dia mula membina satu cerita yang panjang. Tahu? Berlaku satu cerita. Kalau dia dah bagi cerita itu, kita akan lupa semua cerita dan kita akan ingat perkataan yang dia sebutkan. Itu kita manusia macam rasa, dia tahu. Tapi sebenarnya tak tahu. Dia satu benda sahaja yang daripada 10 benda yang semua salah. So 9 semua salah, satu yang betul. Ya. So sekarang ada satu soalan. Kenapa satu perkataan jin itu atau jin atau syaitan dia boleh bagi satu perkataan sahaja? Semua dah dibunuh yang sekarang dia akan bagi tahu kenapa satu perkataan. Walaupun dia dah dengar banyak, tapi ada satu benda yang berlaku, dia akan bagi tahu. Itu tengok macam mana Imam Muslim dia susun. Dia bagi satu benda, nanti lagi detail, lagi macam tu. Okey, hadis yang seterusnya. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة أو كذبة قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب وذكر بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. Aisyah berkata, ada sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para dukun. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, mereka bukanlah apa-apa. Orang-orang itu berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahukan kepada kami tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. Rasulullah SAW bersabda, kalimat tersebut berasal dari golongan jin yang dicuri oleh satu jin. Lalu dia mengulang-ulangnya di telinga walinya seperti suara ayam berkokok. Lalu para jin itu mencampurkan padanya lebih dari 100 kedustaan. Dari Ibn Shihab dengan sanad tersebut hampir sama dengan riwayat Ma'qil dari Az-Zuhri. Tengok jawapan Rasulullah yang pertama di dalam bahasa Arab, dia kata laisu bisyai. Apa dia kata? Tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa. Yang paling penting kali yang pertama, kalau kita buka pintu, semua syubhat akan masuk. Semua benda yang salah akan masuk kepada hati. Yang paling penting tutup dia. Itu sahaja. Sebab kalau dia boleh kesan kepada akidah, ya Allah, dia nasallahu al-afiyah, satu orang dia akan jadi macam haiwan. Macam tu. Walaupun ada ilmu dia akan jadi jahil.
Apa yang suruh dia kadang-kadang tahu, dia suruh dia jalan macam haiwan, dia akan jalan buat apa yang dia suka. So yang paling penting, first step, hati-hati dengan dia. Kalau boleh tutup daripada mula-mula, alhamdulillah. Kalau dah buka, banyak benda, alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita kalau pergi kepada satu jin dan minta dia, siapa yang hantar kamu untuk buat sihir, apa dia akan kata? Jiran. So dia mula kacau jiran. Jiran dia kesian, dia tak buat apa-apa. Okay? Tapi dia nak fight. Macam tu. Selalu mereka buat masalah. Ya. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد بن حميد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني علي بن حسين عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلونهم حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا أبو طالب وحلمرة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري وذكر بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. Ali bin Husain telah memberitahukan kepadaku bahawasanya Abdullah bin Abbas berkata, salah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar telah mengabarkan kepadaku bahawasanya ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak ada dekat sana hari itu. Di sini hadis di sini kita panggil dia riwayatus sahabi anis sahabi. Satu, ini ilmu hadis. Riwayatus sahabi, satu sahabat mengeluarkan satu hadis daripada sahabat yang lain. Satu, dua, fihi riwayat fihi anna sahabi la jahalata fihi. Tidak ada majhul, unknown untuk orang sahabat. Kalau selalu kita jumpa satu orang daripada sahabat Rasulullah mengeluarkan hadis, tak ada masalah. Sebab semua sahabat Rasulullah adalah udul. Semua mereka akan terima hadis mereka. Tak ada masalah. Okay? Walaupun kita tidak tahu siapa. Okay? Tapi apa yang selepas sahabat Rasulullah kena tahu. Sebab mungkin ada satu orang yang tak baik, satu orang yang mubtadi', kena tahu siapa nama dia. Nah. Ada sebuah bintang jatuh dan bercahaya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang dahulu biasa kalian katakan di masa jahiliah apabila ada bintang jatuh seperti itu? Mereka menjawab, Allah Rasulullah. Untuk bercakap sahaja. Bukan yang Rasulullah dia nak ajar mereka satu benda. Tak, biasa. Macam kita, orang macam Europe, apa buat kalau bercakap sahaja, tak ada masalah. Dahulu kami biasa mengatakan pada malam ini telah lahirkan seorang yang agung dan mati seorang yang agung. Tengok ni orang Arab yang sebelum ni mereka bercakap macam ni. Kalau zaman kita, apa? Ya, mula satu wish. Contoh. Tengok selalu mereka mengeluarkan banyak benda. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bintang itu dilemparkan kerana kematian seseorang dan bukan kerana kehidupannya. Namun Rabb kita yang maha suci dan maha tinggi namanya apabila telah memutuskan suatu perkara, maka para malaikat pembawa aras bertasbih, lalu para penduduk langit yang berdekatan dengan mereka ikut bertasbih hingga tasbih itu sampai kepada penduduk langit di dunia. Faham? Itu kenapa saya gabung di antara hadis ni dan hadis yang seterusnya. Okey, nanti ada satu ayat daripada surah Saba, ayat nombor 23.
Yang awal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat sana, nanti akan bagi tahu apa yang Allah. Nah. Kemudian para malaikat yang ada di bawah para malaikat pembawa arasy bertanya kepada mereka, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Faham tak? Sebab di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala ada 8 malaikat yang mereka angkat. Di bawah 8 itu setiap satu ada 8. Okey, yang mereka angkat. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh jaga malaikat yang mereka angkat arasy itu, tapi macam ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. So maknanya 8. Lepas tu di bawah setiap satu ada lagi satu 8. Ada lagi satu grup 8 orang atau 8 malaikat. Macam tu ke bawah. Lalu sebahagian penduduk langit mencari kabar berita kepada sebahagian lain sehingga kabar itu sampai ke langit dunia ini. Maka para jin mencuri pendengaran lalu membisikkannya kepada para walinya, lalu mereka dilempari dengan bintang. Sehingga apa yang mereka bawa sesuai yang ada, maka itu adalah benar. Namun mereka mencampurkan kedustaan dan menambah-nambah di dalamnya. Dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Abbas, kelompok orang dari sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari kaum Ansar telah mengabarkan kepadaku, dalam hadis riwayat Al-Auza'i disebutkan tapi mereka mencampurkan kedustaan dan menambahkan dalamnya. Dalam hadis riwayat Yunus disebutkan akan tetapi mereka memperbanyak dan menambahkan dalamnya. Dan menambahkan dalam hadis riwayat Yunus, dan Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Surah Sabah ayat 3. So kali yang pertama masa yang mereka dengar, so maknanya kita percaya Allah bercakap. Okey. Kali yang pertama masa yang mereka dengar satu perkataan, mereka takut apa yang dengar daripada Allah SWT. Dan mereka tak tahu apa rasa. Macam satu tahu daripada Allah SWT, macam hilang. Lepas tu hatta idza fuzzi'an qulubuhum, masa yang semua takut itu dia keluar, baru sedar atau baru rasa. Lepas tu masa ada beberapa orang yang macam tahu unrealized, dia tak tahu apa berlaku tadi. Dia tu tanya, betul kamu dengar apa yang Allah kata tadi? Macam tu. So mereka nak memastikan di antara each other, semua nak memastikan. Okay. Dan dalam hadis makhil disebutkan seperti dikatakan oleh Al-Auza'i, akan tetapi mereka mencampurkan kedustaan dan menambahkan. So sekarang ada satu conversation akan berlaku dekat 7 langit itu. 6 malaikat itu akan bagi setiap malaikat apa yang dia dengar, akan bagi tahu apa yang tak. Yang kali yang pertama yang 8 itu akan memastikan, kamu ada dengar Allah SWT kata macam tu. Dia akan, ya Allah kata macam tu. So dia akan bagi tahu dari 8 orang yang bawa mereka. Dan yang 8 dia akan bagi tahu sampai langit yang ke-7, ke-7, ke-6, macam tu sampai yang pertama, Sama'ud dunia. So mereka macam bercakap apa berlaku, apa yang Allah SWT bagi tahu apa semua. So jin di bawah langit yang pertama, so mereka akan boleh dengar. Okay. So sebenarnya saya ada dengar hadis ni masa yang saya budak kecil, pergi tazkirah dan dengar. Saya kata, macam mana Ustaz ni dia cerita macam tu? Apa dia tahu? Macam mana dia tahu? First time kita macam tak percaya, tapi kalau baca hadis Rasulullah dan nak accept, boleh, baru kita akan rasa macam sakinah di dalam hati. So maknanya itu berlaku. Ya, lagi ni satu contoh masa Isra dan Mi'raj, masa yang Sayyidina Jibril bawa Rasulullah dan dia naik. Okey, dia minta izin untuk masuk pintu yang pertama dekat yang pertama. Malaikat yang di dalam, mereka tahu ni suara malaikat Jibril. Dan dia kata, siapa ni? Dia kata Jibril. Qala man ma'aka? Siapa yang sama dengan kamu? Dia kata Muhammad. Qala awa bu'itha ilaih? Dia dah jadi Nabi. So maknanya mereka ada di sini satu fikrah atau satu information yang Rasulullah akan jadi Nabi, tapi tak tahu berapa lama. Mungkin mereka dah dengar dia sebelum 1000 tahun. Tapi Allah yang bagi keputusan bila. So masa yang Rasulullah dah jadi, mereka tak tahu. So alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang dia tahu ghaib, tidak ada satu orang, jin atau manusia atau malaikat atau tadi siapa akan tahu ghaib itu. So al-ghaib itu Allah bunyi. Qala man naza'ani fihi qasamtuhu. Sesiapa yang dia nak ambil sikit daripada Allah SWT, Allah SWT akan destroykan dia. Macam tu. So kalau bu'itha ilai, dia jadi Nabi. Maknanya mereka tak tahu ghaib, tak tahu apa yang berlaku dekat bumi.
Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah, kalau satu orang Allah Subhanahu wa taala mencintaikan dia, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Dia akan suruh, saya suka orang itu. Sukalah dia. Dan Jibril dia mula mencintaikan dia. Apa yang dia berlaku? Jibril dia akan bagi tahu semua ahli langit. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu, semua kena mencintaikan dia. Macam tu. So ada satu conversion, satu alam yang kita tak boleh tahu, akal dia tak boleh consider macam tu. 7 langit yang besar yang tak tahu macam mana. So macam mana mereka semua boleh dengar di dalam satu masa? Allah a'lam. Khabar ni dia kitabah. Dia khabar apa? Khabar langit yang Allah bisa bicara. Okey. Lazim fi kitabah atau takdir. Sebenarnya yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah, apa yang Allah tulis dia di dalam Al-Lauhul Mahfuz, ya yamhullahu, Allah boleh padam, boleh tulis balik. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, dan tinggalkan dia. Jadi ada few khabar tu yang sampai ke mereka. Ya. So itu banyak dalil yang dia akan bagi tahu apa yang berlaku dekat atas. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Dari Safiyah, dari sebahagian isteri-isteri Nabi SAW, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepada tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya. So ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, bukan yang pertama. Yang pertama, kalau sekarang saya akan bagi tahu hukum dia. Keadaan yang pertama, kalau dia datang kepada orang yang berbomoh atau yang dia tahu apa yang berlaku dekat hadapan, apa semua, apa yang sifat dia, okey, arraf kah apa semua, dia datang dan dia dah bawa 2 benda sama dengan dia. Satu benda yang dia percaya apa yang dia bercakap, satu, dan dia percaya dia tahu ghaib. Orang ni dia tahu ghaib. Dia dah keluar daripada Islam. Dah keluar daripada Islam. 2 benda kalau dia dah buat. Percaya, dia terima dan percaya dia tahu ghaib. Okay? Dia keluar daripada Islam. Apa maksudnya? Maknanya kena sebutkan syahadah, dia ambil mandi dan dia baru masuk Islam. Apa amalan yang sebelum ni dah hilang. Dah hilang, dah padam semua benda. Baru mula semula. Okey, ini keadaan yang pertama. Allah. Keadaan yang kedua, kalau dia datang, okey, tengok, dia datang, dia terima apa yang dia bercakap, tapi dia percaya dia tak tahu ghaib. Dia tahu orang jin yang tolong dia. Okey? Orang jin yang tolong dia, apa hukum dia? Macam orang yang berzina. Dia dah buat satu kita panggil dia kufrun duna kufur. Itu susah nak explain, nanti Ustaz Radiyah dia akan bagi tahu ni kufrun duna kufur. Macam apa ni? Ada beberapa ulama yang tak terima istilah ni kufrun duna kufur. Bukan kufur hakiki. Boleh kata bukan kufur hakiki. Okey. So maknanya apa yang saya boleh explain atau bagi satu contoh. Contohnya, kalau ruh dia keluar semasa dia percaya atau semasa dia terima, dia akan mati dengan kufur. Kalau dia dah pas dia, okey, dah lepaskan dia masa itu, alhamdulillah dia selamat. Lagi satu contoh. Satu orang yang dia berzina. Okey, Rasulullah dia bagi tahu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dalam masa yang sama, semasa sambil dia berzina, ruh dia keluar, dia akan mati di atas kufur. So maknanya apa maksudnya? Tak boleh bumikan dia di dalam tanah kuburan Islam. Tak boleh salat di atas dia. Apa ni benda? Masa yang dia buat, orang yang dia minum arak, dalam masa yang sama kafir. Yang ulama kita mereka kata iman dia keluar daripada hati di atas kepala dia. Dia kata macam tu. Kalau masih ruh dia keluar dan masuk dan dia habis maksiat itu,
iman akan balik. Kalau iman keluar macam di sini, dia tunggu di sini, dia mati kafir. Jelas, ini panggil dia kufrun duna kufur. Ini sama. Pergi, dia tak, sebenarnya dia tak percaya. Dia tak percaya. Tak percaya dia tahu ghaib, tapi dia akan terima apa yang dia bercakap. Dia pergi dan dia tanya, siapa yang buat sihir kepada saya? Dia kata, macam jiran kamu. Dia, sekarang saya pergi jiran saya. Dia pergi. Masa itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, okey, semua bahaya. Kalau roh dia keluar, atau ajal dia dah datang, atau nafas dia dah habis, bahaya sangat. So sampai dia, dan 40 hari itu keadaan yang ketiga. Kita akan sampai ke keadaan yang ketiga. Dia pergi, tengok, dia pergi, dia tak terima, tak percaya, dua-dua. Dia pergi saja. Sebab Rasulullah memakai perkataan man ata arrafan, yang datang atau pergi. Itu saja Rasulullah dia kata. Okey, so masa yang dia dah pergi, ni satu kabira minal kabair, macam orang yang dia berzina. Okey, so kalau dia pergi, walaupun tak percaya, tak terima apa dia nak tahu apa yang dia buat sahaja. Okey, kalau itu sahaja 40 hari Allah tak terima ibadat. Faham? Kalau dia mati di antara 40 hari, dia mati Muslim, tapi macam orang yang berdosa. Okay? Dia masih ada Muslim, perkataan Muslim. Jelas kan? Ini 3 keadaan. So tengok. So sesiapa ulama yang dia ikut makna yang am untuk hadis ni, dia akan kata dia kafir. Walau percaya tak percaya, tak ikut apa keadaan dia. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia membezakan macam mana keadaan orang yang pergi. Kalau keadaan macam ni, dia hukum dia macam ni. 3 keadaan. Nah, hadis ni sama apa ada riwayatus sahabiyyati 'anis sahabiyah. Okey. Siapa sahabiyah yang pertama? Safiyah binti Huyai, isteri Rasulullah. Sebenarnya satu isteri Rasulullah dia dengar daripada isteri Rasulullah yang lain. An ba'd azwaj, sahabi عن الصحابية. قال باب اجتناب المجذوم ونحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم ونحاق قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن ابيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فارجع. Bab menjauhi orang yang terkena penyakit lepra kusta, kusta dan yang sejenisnya. Syarif bin Abdullah dan Hushaim bin Abbas itu memberitahukan kepada kami dari Ya'la bin Atta' dari Amr bin Syarif dari ayah berkata, di antara utusan Bani Thaqif ada seorang yang terkena penyakit kusta, maka Nabi SAW mengutus seseorang kepadanya untuk mengatakan, sesungguhnya kami telah membai'ahmu, maka kembalilah. Dia datang kepada Rasulullah untuk bai'ah. Masa yang Rasulullah dari jauh nampak dia ada kusta itu, dia kata okey tak apa, dah terima, balik. So macam apa? Macam orang yang ada COVID-19, sama juga. So jangan, itu macam biasa. Kalau dia rasa macam terasa hati atau tak rasa terasa, itu Rasulullah dia buat yang sama. Hadis ni saya sebarkan banyak yang mula-mula PKP. Sebarkan hadis ni. Sebab ramai orang dia kata macam mana nak salam ni, salam wajib. Susah kalau tidak ada salam semua. Okay? Tapi Rasulullah dia buat. Rasulullah dia tak nak shaking hand daripada jauh. Ya, so dia akan sebarkan, betul? No. قال باب قتل الحيات وغيرها. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وذكر بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. Bab membunuh ular dan lain sebagainya. Dari Aisyah berkata, bukan semua ular, okey? Nanti tengok apa hadis Rasulullah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh ular yang memiliki 2 garis putih di belakangnya. Okey, faham? Di atas belakang dia. Bukan bawah, bukan perut dia, atas ada 2 garis. Kerana binatang bukan itu garis-garis yang macam khat, tak.
tu macam mana nak bagi tahu? Sebelang, belang. Dia ada line tapi macam warna dia dah kumpul macam ni. Tengok macam ni. Macam ada dua warna. Macam belang. Macam Jalur. Macam jalur. Nah. Kerana binatang itu dapat membutakan mata dan mencelakakan atau menggugurkan kandungan. Itu sebabnya. Kenapa? Sebab kalau dia racun, boleh kata racun dia nanti bisa jadi buta. Bisa. Tak boleh nampak ya. Bisa. Yang kedua, perempuan dia akan takut nanti gugur. Baby gugur. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami. Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami. Hisham telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini. Akan tetapi beliau berkata ular yang pendek ekornya dan ular yang memiliki 2 garis putih di belakang. Bukan yang pendek, yang dekat belakang ekor, boleh kata ekor dia macam petong. Terpotong. Tak ada ekor. Abtar putus. Abtar ya. Macam Inna syani'aka huwal abtar. terputus. Macam diputus terakhir dia. Bukan pendek tapi terakhir dia petong. Putus dia bukan terakhir dia, bukan dia jadi macam ni. Ekor bentuk. Bukan yang macam ni. Terakhir dia. Terakhir dia jangan macam bulat. Ekor bentuk gitu. Tengok macam ni. Macam kucing. So kalau terakhir dia macam ni dah habis, maknanya dia bukan abtar. Tapi kalau bulat macam ada potong. Ada gambar Ustaz boleh hantar. Boleh. Nanti ada yang mengandung gugur. Tak, kalau gambar okey. Tapi walaupun kadang-kadang gambar dia bahaya. Tengok macam takut. Tapi kalau yang di dalam hidup nampak dia. So Rasul tengok subhanallah. Imam Muslim dia bagi lagi spesifik. Dia kata yang al-abtar yang ikut dia dipotong wa dhut tufyatan. Dia kata tufyatan Memiliki 2 garis putih. Tengok dia kata 2 garis. Bukan. Ada satu ular yang atas mata dia. Di sini ada 2 point. Boleh nampak 2. So maknanya dia dah spesifikkan kepada kita. Di sini ada khilaf di antara ulama kita. So ini 4 jenis ke atau tak? Ni jenis yang am lagi spesifik. Faham? Itu dia. So khilaf. Susah kalau sebab Imam Muslim dia tak tahu atau bukan tak tahu, dia macam tak nak keputusan dia kata ni yang spesifik. Tak, dia kata ni ada satu hadis, ni satu hadis. Dia bagi 4 jenis yang di sini. So mana boleh? Kalau nak spesifik maknanya kena ada 4 sifat. Dia macam berwarna atau boleh kata 2 garis. Satu dah potong dekat terakhir dia dan ada 2 titik. Baru boleh bunuh. Atas mata, ya. So kalau dah ada 3 sifat itu baru boleh bunuh. Tapi satu orang dia kata tak payah. Mana ada satu sifat daripada 4 sifat itu terus bunuh. Wallah. قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصر أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. Dari Salim dari ayah dan Nabi SAW, bunuhlah ular-ular berbisa, ular yang memiliki 2 garis putih di belakangnya dan ular yang terputus ekornya kerana keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Dia yakni Salim berkata, dahulu Ibnu Umar membunuh semua ular yang ditemuinya. Lalu Abu Lubabah bin Abdul Munzir atau Zaid bin Al-Khattab melihatnya ketika mencari seekor ular. Ia berkata, sesungguhnya kita dilarang membunuh ular-ular yang berada dalam rumah. Siapa yang bercakap ni yang terakhir? Siapa yang di sini dia kata dia? Abu dia kata ialah Zaid bin Khattab atau Abu Lubabah kepada Ibnu Umar. Baik. So maknanya apa maksudnya di sini? Apa boleh faham? Tak boleh bunuh semua dalam rumah. Dalam rumah itu yang paling penting. Kalau dia bukan dekat rumah, macam dekat jalan mana-mana, tinggalkanlah sebab dia takut, dia lari. Kecuali kalau dalam jalan dia yang fight. Boleh bunuh.
Tapi mana jumpa dia tak ada masalah. Kalau dalam rumah dia fight pun boleh bunuh. Kalau dia fight. Kalau dia tak fight, kena 3 3 hari. Yang apa panggil dia? Tahrij. Tahrij 3 hari. Bagi tahu dia 3 hari. Setiap hari 1 hari 2 3 untuk keluar. Biasa kita telefon bomba datang kau. Cubalah sendiri. Cubalah. Ya, sebab tengok sebab bomba dia ada satu cara mereka ada macam ya mereka datang apa semua. Tapi kalau kita ikut sunnah Rasulullah, mereka akan respect kita. Ya, apa ni ular-ular akan respect sebab di dalam dia kenapa ada jin di dalam dia. So jin akan respect kita. Nanti kalau dapat kita insya-Allah kalau akan dapat masalah mereka akan tolong. Ya. Itu sebab kita mukhatabuna bid-da'wah, kita mesti buat dakwah bukan untuk manusia sahaja, tak, untuk jin sama juga. Sebab Rasulullah dia dah buat dakwah kepada jin. Wadah. Macam tu. So, ada kisah yang bunuh ular tapi dia mati lepas tu. yang watak tu. Sebab satu orang dia datang, ada satu ular yang dia duduk di atas katil sahaja. Dia tak fight, tak buat apa-apa masalah. Sahabat itu dia tak buat tahrij 3 hari. Dia terus bunuhkan dia. Dan apa nama itu? Rumh. Apa ni? Lembing. Ping. Lembing. Lembing. Bukan Spear. Spear ya. Spear. Lembing. Okey, dia masukkan lembing di dalam dia, lembing, dan dia keluar. Dia jalan lepas dah bunuh dia jalan dan dia keluar rumah dan dia jatuh. Sahabat itu tiba-tiba dia jatuh. Mereka tak tahu ular itu dia dah racunkan, boleh kata dah racun kepada dia, atau kaum dia dah fight dan bunuh orang sahabat itu, atau tak tahu berlaku, atau hidup dia atau ruh dia habis, umur dia macam habis, dia mati. Tapi tak tahu. Qala la nadri. Di dalam hadis dia kata kita tidak tahu. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالا. قال الزهري ونرى ذلك من سمهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. Dari Ibnu Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Beliau bersabda, bunuhlah ular-ular dan anjing-anjing. Bunuhlah ular yang memiliki 2 garis putih di belakangnya dan ular yang putus ekornya, kerana dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. So mana dia boleh bunuh anjing? Boleh. Mana-mana jumpa dia boleh bunuh? Boleh. Anjing hitam. Anjing hitam, anjing yang ganas. Tak. Yang hitam. Kalaupun anjing yang jaga tanaman tak boleh. Okey, apa lagi? Ustaz Asia? Boleh. Sahaja. Boleh. Okey. Ada hadis anak anjing masuk bawah. Okey, ada satu hadis. Rasulullah bersabda, qala law anna al-kilab ummatun la amartu biqatliha. Law anna al-kilab, kalau semua anjing-anjing jadi macam satu ummah, satu grup yang menakutkan semua orang, tahu semua orang manusia. Kalau dah jadi satu grup yang kuat, boleh bunuh. Tapi biasanya kita tak jumpa 5, 4. Tak ada. Okey, kenapa? Sikit walaupun satu satu anjing itu di dalam satu bersalin dia akan beranak berapa? 7. Kenapa mereka tak banyak? Ustaz Adilah. Ini Ustaz Adilah tu. Dah lupa nama. Oh, Ustaz Pria. Macam mana? Kenapa? Okey, saya bagi contoh. Ni anjing itu kalau dia beranak, dia akan beranak 7 anjing itu. Tengok pada biri-biri, dia 2 sahaja, mungkin setahun 1. Tapi yang untuk anjing 7 setiap kali. Tapi terakhir sekali hasil dia, tengok pada
biri-biri banyak. Semua orang dia makan, semua orang Islam dia makan, tak habis. Tapi anjing itu kalau jumpa dia 5, 4, 2, 3 macam tu. Kenapa? Kita berpecah Ustaz. Pecah apa? Dia dah pergi. Oh, dia pecah. Sendiri. Walaupun pecah tapi mereka tak banyak. Masalah Asia, faham fikrah saya? Apa maksud? Ya. Nanti dah kena bunuh Ustaz. Kena bunuh Okey, ramai orang bunuh. Tapi biri-biri tak boleh bunuh. Tak sendiri mana kan? Kali-kali Ini adalah selain daripada manusia tak jin bunuh. Survival practice. Cepat. Oh, circle dia. Mungkin Ni tak tahu. Ada satu orang ini sains mana boleh nanti yang biologi punya. Tak tahu umur dia berapa. Anjing lama. Ulama kita kata sebab biri-biri tak tidur lepas subuh. Anjing tidur. Tak ada barakah. Perkataan. Betul. Cuba jangan tidur lepas subuh. Barakah hilang. Penting lepas subuh itu penting. Dan tak boleh bangun lepas subuh kalau tidur lewat. Kalau tidur tak boleh bangun. Tak boleh stand. Teruskan tidur. masuk indikasinya di sini. Anjing itu dia tidur lepas subuh. Dia hilangkan berkat. Tapi biri-biri tak ada satu biri-biri yang dia tidur. Lepas subuh dia pergi nak makan, cari makanan. Sebarangkah banyak, umur panjang. InsyaAllah. Imam Nawawi tak perlukan untuk panjangkan, tapi apa yang boleh buat di dalam satu hari 40 tahun dia boleh tulis banyak buku. Siapa yang syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Imam Nawawi. Mana dia ada dapat masa itu? Lepas subuh penting sekali. Az-Zuhri berkata, menurut kami hal tersebut dilakukan kerana racun yang ada dalam tubuh ular tersebut. Allahu a'lam. Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, aku pun tidak pernah membiarkan seekor ular yang kulihat, melainkan aku membunuhnya pada satu hari ketika aku sedang mengusir seekor ular yang berada dalam rumah. Zaid bin Khattab atau Abu Lubabah melewatiku, dan ketika aku sedang mengusir ular, maka dia pun berkata, tahanlah wahai Abdullah. Aku pun berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dia Abu Lubabah atau Zaid bin Khattab berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang membunuh ular-ular yang berada dalam rumah. نعم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري وذكر بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة عن المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. Dengan semua sanad dari Az-Zuhri, akan tetapi Salih berkata sampai ketika Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan Zaid Khattab melihat Itu sahaja. Dia sebutkan riwayah ini untuk satu huruf. Ya Allah, ya Allah. Untuk perkataan wa Zaid bin Al-Khattab. Yang sebelum dia selalu dia kata ni atau ni. Atau wa. Dia kata dua-dua dalam masa yang sama, bagi tahu dia jangan. Itu. Subhanallah. Akan tetapi dalam hadis riwayat Yunus hanya disebutkan bunuhlah ular-ular dan tidak menyebutkan kalimat ular memiliki dua garis putih di belakangnya dan ular yang pendek ekornya ataupun putih. قال وحدثني محمد بن ربح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع ان ابا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به الى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال ابو لبابة لا تقتلوه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. Dari Nafi' bahawasanya Abu Lubabah berbicara kepada Ibnu Umar agar membukakan untuknya sebuah pintu di rumahnya, menjadikannya semakin dekat menuju masjid. Maka para pelayan menemukan kulit ular kecil. Allah pun berkata, cari dan bunuhlah ular itu. Maka Abu Lubabah berkata, janganlah kalian membunuhnya kerana sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membunuh ular-ular kecil yang berada dalam rumah. Dia nak bagi tahu apa cerita dia. Macam mana Ibn Umar jumpa Abu Lubabah. Sebab Abu Lubabah meminta tolong daripada Ibn Umar untuk buka satu pintu kepada dia. Dah jadi kontraktor tahu. قال وحدثنا شيبان بن فرون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا ابو لواد بن عبد المنذر البدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك. معنى yang sama. Saya sambung. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع انه سمع ابا لبابة يخبر ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان.
قال وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ابي لؤلؤة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ان ابا لبابة اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع ان ابا لبابة بن عبد المنذر الانصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل الى المدينه فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. Semua hadis yang masuk yang sama, semua hadis yang terakhir. Nafiq telah mengabarkan kepadaku bahawasanya Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari dahulu rumahnya di Quba lalu pindah ke Madinah. Ketika Abdullah bin Umar duduk bersamanya, dia membuka pintu kecil miliknya. Tiba-tiba mereka menemukan seekor so ular maknanya bukan minta dia jadi kontraktor, tak, dua-dua kerja yang dalam masa yang sama, dua-dua tolong each other. Tiba-tiba mereka menemukan seekor ular yang berada dalam rumah dan mereka pun ingin membunuhnya. Maka Abu Lubabah berkata, sesungguhnya kita dilarang membunuhnya, yang dia maksud adalah ular-ular yang berada dalam rumah. Dan kita telah diperintahkan untuk membunuh ular yang pendek ekornya atau putus ekornya. Ular memiliki dua garis putih di belakang yang dikatakan kedua-duanya adalah ular yang menghilaukan penglihatan dan menggugurkan janin-janin kaum wanita. Di sini Rasulullah memakai perkataan amir. Amir tahu imarah. Oh ini imarah. Pemerintahan. Ustaz Asia. Imarah masjid. Apa yang kita? Ma'murkan. Ma'mur. Macam ma'mur. Apa maksud dia? Perkataan subhanallah, kita akan fokus. Kenapa Rasulullah memakai perkataan? Rasulullah tak kata yang dia duduk atau yang dia lalu atau yang dia tak, dia memakai yang ma'mur. Apa maksud dia? Dr. Arsyad, apa boleh faham? Qiraatul Quran. Awamir buyut. Tapi bunuh dia. Dr. Arsyad? So Yad'una ahlul bait. La. Sebab kalau yad'un, mereka tak boleh membuat satu benda yang baik. Okey. Mereka tak baik. So dakwah atau yad'un, jaga apa semua tak. Semua tak. Awamir buyut. Tetamu Ustaz. Saya akan bagi satu contoh. Semalam saya terus setiap hari duduk bawah, ini dekat stadium. Masa yang kita balik, kita bercakap ni apa ni, babi dia datang daripada hutan, dia buat masalah. Saya bersama dengan isteri, dan isteri dia kata sebenarnya dia dah lama pada kita baru sampai, so dia marah, dia nak ganggu kita. Itu maksud dia. Makmur maknanya dia dah lama dia duduk dekat rumah itu. Dia itu tempat dia. Mana kamu datang sekarang? Kalau dia nak fight, macam tu. Itu maksud dia. Selalu kalau tempat yang dah lama tak memakai yang jawab semua, masa yang kita nak datang, mereka rasa ini berhak kita. Itu kenapa Rasul dia kata awamir. Dah lama dia duduk sana. Itu maksud dia. قال وحدثني إسحاق بن مسعود قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. Okey, hadis yang sama tapi di sini sahaja Al-Imam Muslim dia nak bagi tahu wa huwa indana. Tengok di sini dia kata mana dia kata? Ya. Qala haddathana Ismail wa huwa indana ibn Ja'far. Itu sahaja. Ada jumpa doktor? Ini kan Wa huwa indana ibn Ja'far. menurut kami Abu Ja'far. Sahabat atau satu rijal al-isnad yang di sini ada khilaf di antara ulama al-hadith. Sesiapa dia kata ni Ismail bin Ulayya contoh, dan Imam Ibn Muslim dia kata tak, sebenarnya dia bukan Ismail bin Ulayya, ni Ismail bin Ja'far. Huwa indana, kalau mengikuti opinion saya dia adalah Ibnu Ja'far. Saja satu benda. Tapi tengok Imam Ibn Muslim dia tak letak dia dekat hadis yang pertama, tak. So semua hadis yang dia sebutkan dia apa yang paling kuat, yang paling lancar, tak ada satu masalah dengan rijalul isnad atau dengan matan, apa semua dia letak dekat mula-mula. Dan apa yang ada masalah dia letak dia dekat bawah. Okey,
Ya, ini macam mana Imam Muslim dia susun. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية وذكر بنحو حديث الليث بن سعد. Nafi' telah memberitahukan kepadanya bahawa Abu Lubabah melewati Ibnu Umar sedang ketika itu dia berada dekat benteng yang berdekatan dengan rumah Ibnu. Benteng. Apa dia? Benteng macam ini kalau dar rumah kan? Dar, tapi Terjemahan dar, al-utum benteng. bahasa Arab ni, al-utum. Benteng macam jidar kan? Jidar. Okey, Macam dinding macam divider. divider je separator. Sebenarnya dia macam castle tapi yang dah hancur. Tembok. Ya, so boleh naik di atas dia. Atau dah lama tak memakai tempat itu. Tengok apa yang macam mana? Macam yang castle itu dah jatuh dan dah lama tak memakai, dia lari daripada rumah itu dan dia pergi ke tempat yang kosong. So jangan dah pergi tempat kosong, tak ada masalah. Yang berkaitan dengan rumah Umar Khattab untuk mengintai seekor ular hampir sama dengan hadis riwayat lain bisa. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد انزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن ناخذها من فيه رطبه اذ خرجت علينا حيه فقال اقتلوها فابتدرنا لنقتلها فسبقتنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش في هذا الاسناد بمثله. Dari Allah berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah gua, dan ketika diturunkan surah Wal Mursalatil Urfa kepada beliau, maka beliau menghafal surah itu langsung dari mulut beliau yang masih basah. Tiba-tiba muncul seekor ular menuju kami, maka beliau pun bersabda, bunuhlah dia. Maka kami pun berebut mengejar ular itu untuk kami bunuh. Namun ular itu mendahului kami dan pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjaganya dari kejahatan kalian sebagaimana Allah menjaga kalian dari kejahatannya. Kalau dia dah lari tak payah kacau. Okey, tinggalkan dia sahaja. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. قال وحدثنا عمر بن حفص عن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وذكر مثل حديث جرير وأبي معاوية. Dari Al-Aswad dari Abdullah radhiyallahu anhu bahawanya Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang sedang berihram untuk membunuh seekor ular di Mina. Dari Abdullah berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah gua, serupa dengan hadis riwayat Jarir dan Abu Muawiyah. So maknanya Rasulullah dia kata jangan membunuhkan dia sebab dia dah lari atau sebab mereka di dalam tanah haram. Imam Muslim dia nak bagi tahu ni depan kamu. Mana nak pilih? Itu maksudnya. Okey, rasanya kita akan berhenti di sini. So ni hadis panjang. Dan insyaAllah akan sambung minggu depan. Subhanallah wa hamdulillah, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.